Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Sulamul Mubtadi, sehinggalah perkataan dia, dan ada pun nisab emas. Situ. Dan ada pun nisab emas. Nisab ini adalah nilai ataupun timbangan emas yang dikena ke zakat. Kalau kita kata cukup nisab, berarti timbangan dia dan bilangnya dia cukup untuk dikena ke zakat pada emas perak. Kalau tak cukup nisab, berarti timbangan dia belum sampai kepada hak kena bayar zakat. Tu nisab dipanggil. Maka awal nisabnya 20 miskol. 20 miskol. Kalau emas dikira dengan miskol. Dan pada perak pula 200 dirham. 1 dirham ni dia ada ukuran dia dah. Perak kalau kita nak buat pitih 1 dirham, dia ada timbangan dia. Tebal setara mana, nipis setara mana, bulatan dia, diameter dia tu cuma mana. Maka nak 200 keping perak. Manakala dinar pula 20 miskol emas. Maka zakatnya, zakat apabila seorang tu sapa pada pitih 200 dirham ataupun 20 miskol emas, Majlis Agama setiap tahun dia akan waktu bik nilai 200 perak ni, 200 dirham ni bersamaan dengan berapa? 20 miskol lebih mahal berbanding dengan 200 dirham. Kaedah dia. Pendapat muktamad, emas dikira dengan perak. Ada pendapat kira dengan emas. Muktamad kira dengan perak. Untuk perak lebih menguntungkan orang miskin kerana ramai orang akan kena zakat. Tapi kalau kena dengan emas, dia mahal sikit, tak ramai sikit, orang yang kena bayar zakat. Zakatnya adalah rubu' usyur. Rubu' 1/4, usyur 1/10. 200 bagi 10. Jadi berapa? 20. Bagi 4 pula. Berapa? Bagi 4. 20 bagi 4. Berapa? 5 dirham saja ketika 200 dirham. Lah ni sama dengan 1/4 daripada 1/10 bersamaan dengan 1/40. Kalau kita ada duit cukup nisab. Misalnya tahun ni 15,000. Siapa dia yang ada duit sebanyak 15,000? Setahun dia tidak guna duit tu. Tak naik, tak turun. Tak guna, duk simpan dalam bank. 15,000, maka diambil 1/40 daripada 15,000 diberi zakat kepada orang. Contohnya lah 15,000. Majlis Agama dia akan waktu bik lah. Berapa-berapa. Itu kerja dia dah. Maka yang lebih zakatnya dengan hisapnya. Maka kalau lebih, kira sendirilah. Kalau 200,000, kira 200 bagi 40. Kira lagu tu lah. Maka disyaratkan zakatnya itu haul. Yang kedua, zakat emas perak ni pertama cukup nisab. Yakni tu 200 perak, 200 dirham perak ataupun 20 miskol emas.
Manakala syarat yang kedua, haul. Syarat yang kedua, haul. Haul ni maknanya setahun. Cukup setahun penuh. Cukup setahun penuh. Berarti duit tu tak guna selama setahun. Berarti duit tu betul-betul kita tidak memerlukan sangat. Barulah syarak ambil sedikit daripada duit lebihan kita yang kita tak pakai saat ni 1/40 sahaja. Manakala duit yang kita guna tiap-tiap bulan masuk 50,000, habis 45,000, menega 30,000, gini duk guna semacam maka hak tu tak kena zakat. Setahun kena tetap daripada bulan pertama sampai bulan ke-12. Ya 12 bulan setahun. Kalau mula kita simpan bulan ni tahun depan pula cek. Lagu tu. Iaitu haul. Haul ni sekali putar, yakni 12 bulan. Dan milik yang tamam. Milik yang tamam maknanya milik sempurna. Duit tu kita milik penuh. Kalau pitih tu, duit tu tak milik penuh. Tapi duit tu atas nama kita. Dah. Tapi kita tak boleh waktu baik, kita tak boleh nak guna duit tu, maka tidak kena zakat. Kerana syarat dia milkut tam, milik penuh. Contohnya pitih KWSP. Duit simpanan hari tua kita kerja di mana-mana syarikat akan carumkan bubuh pitih atas nama simpanan hari tua kita pitih daripada gaji kita dia pun ambil bubuh. Maka pitih tu nama atas nama kita dah kita milik tapi kita tak boleh waktu ambil duit tu. Nanti umur 55, 60 tu baru boleh waktu ambil. Maka pitih tu setahun berlalu 2 tahun. Kita baru umur 25. Berlalu 25 tahun. Maka kena zakat ke tak? Tak kena zakat sebab bukan milik penuh. Apabila kita dapat penyata untuk boleh buat keluar duit tu, barulah tu milik penuh kita, barulah kena ke zakat. Melainkan emas dan perak yang dapat digalinya pada galian, maka tiada disyaratkan keduanya. Emas perak yang dapat daripada galian, melombong. Melombong emas. Maka lagu mana hukum dia? Tengok. Milik tak perlu tahun. Kalau cukup nisab bayar, kalau tidak cukup nisab tak payah bayar. Sekali melombong tu cukup bayar, kalau tak cukup tak payah bayar. Dan disyaratkan sampai nisab jua. Syarat tak syaratkan haul tak syarat, tahun tak syarat. Berarti kalau kita melombong tu seminggu, tengok. Seminggu tu kalau cukup boleh dengan nisab dia, maka kena bayar zakat. Kalau boleh sikit, tak payah bayar zakat. Dan disyaratkan sampai nisab jua. Hak penting sampai nisab, yakni kalau mah 20 miskal, berat dia. Kalau perak, melombong perak dapat 200 dirham. Dan disempurnakan nisab dengan yang ada pada miliknya. Maka zakat ni, zakat emas, kita melombong emas, bolehlah kita contohnya, bolehlah dalam, kalau emas boleh 5 miskal emas. Ya nak 20 miskal emas dah. Jadi kita melombong boleh 5 saja. Maka kena zakat. Maka zakat lombong emas ni kita capur dengan duit simpanan kita. Capur dengan duit simpanan yang ada kerana duit dikira emas juga. Waktu mah, okey kira. Cukup setahun. Maka kalau cukup, kena bayar zakat. Seperti ada padanya 10 miskal. Dia ada dah 10 miskal. Mah. Maka didapat di dalam galian pula 10 miskal. Dia gali-gali boleh 10 miskal. Kena bayar. Kalau tengok pada dia gali tak cukup, kena 20. Tengok dalam simpanan dia ada ke tak. Kalau ada,
maka jadilah 20 miskal, maka wajiblah zakat yang 10 yang didapatkan itu juga. Wajib kena bayar zakat. Okey, bayar zakat ke apa dia? Zakat hok mana kena bayar zakat? Dikira 20 miskal ke zakat atas nama 10 miskal? Zakat galia. Zakat hok dia simpannya dia kena cukup setahun. Zakat untuk galia, untuk kira sahaja dicampur dengan harta hok kita milik dah. Cuma waktu beg 1/40 daripada hok kita gali sahaja. Bukan capur tu. Berarti 1/40 daripada 10 miskal. Saat ni kalau contoh. Demikian lagi pada rikas harta karun pula. Jika ada nisabnya seperti itulah juga, wajib dikeluarkan zakat ketika itu juga. Kalau harta rikas, harta karun, kita jumpa gali, jumpa bekas, ada emas, ada perak. Kalau kita gali-gali, jumpa barang lama, kerih, ko gapo dia, berlian, ko intai, ko zamrud, ko, maka hak tu tidak wajib zakat sebab dia bukan emas perak. Hak wajib zakatnya emas perak. Sekalipun harga berlian dan intai lebih mahal daripada emas perak. Kena bayar berapa emas harta karun? Khumus 1/5. Kalau boleh 5 kilo emas, sekilo kena wi zakat. Dan jika ada nisabnya, dicukupkan dengan barang yang ada pada miliknya sekalipun. Kena sapu supa masalah. Jadi harta galia, makding, harta rikah kena capu belaka. Dan makna rikah itu, apa dia rikah ni? Dapat harta galia yang ditanah oleh orang kafir. Kalau harta tu nama orang Islam, kita gali-gali nama orang Islam. Nama Abdul Rahman. Nama hang tua. Ni milik dia ni, orang Islam ni. Maka tu bukan harta karun. Harta karun ni harta kita tidak tahu milik orang Islam. Hak pentingnya. Berarti tak ada tanda-tanda milik orang Islam. Harta zaman dulu. Zaman Mojopahit. Zaman Sriwijaya. Zaman Pajajaran. Zaman Goni, macam-macam sebelum tu. Zaman Hindu Buddha tu lagi. Maka harta tu barulah harta karun. Kalau harta orang Islam, hak tu kena serah kepada Baitul Mal milik orang Islam. Tak tahu tu dia? Ya, lagu tu. Tu harta karun orang Islam. Orang kafir. Zaman jahiliah. Mana kita cek ni tak ada tanda-tanda milik orang Islam. Seperti diketahuinya dengan alamatnya, tanda-tanda nampak ni bukan milik orang Islam ni. Nampak ada pala naga, pala dewa, kau gapo mah. Maka. Adapun zakat perniagaan, ni zakat nego pula. Kita nego lah gapo dia. Kalau barang hok kita buat nego tu nilai dia mahal, banyak barangnya tu kena bayar zakat. Iaitu zakat nego. Ikutlah kita nego gapo dia. Nego tisu ko, nego paku ko, nego baju ko, nego runcit ko, nego gapo, nego tanah ko. Saya jual beli tanah. Hartanah dipanggil. Harta tanah. Hartanah. Beli tanah beribu-ribu ekar. Jual seka, 2 ekar. Pecah lok gapo dia. Maka harta tu sekalipun tak laku, maka tetap kena bayar zakat. Sebab tanah tu dia buat nego. Nilai harga jualan. Jangan kira dia beli. Misalnya, dia nego buku lah misalnya. Buku ni harga dia 10 ya, dia jual harga 20 ya. Nak kira harga 10 ke harga 20? Harga 20. Harga jual. Iaitu maka nisabnya itu nisab harga yang ia belikan dengan dia.
Tengok nisab menurut gapo. Kalau dia beli dengan emas, dikira nisab emas. Dan jika dengan perak, dia beli itu, barang itu dengan harga perak, maka nisab dia dengan perak. Kalau kita tak beli emas dengan perak, lepas tu guna apa? Saya guna duit Malaysia, ringgit Malaysia. Guna duit Malaysia. Duit Malaysia zakat contohnya RM15,000. RM15,000 kau dak barang ni layan dalam kedai kita ni, barangnya ni berapa? RM15,000. Barangnya hok kita nak jual, jangan dok kira lah meja, gapo dia kipas, kursi, tak usah dok kira. Kira barang hok kita nak jual. Mesin cashier tak payah jual, tak payah kira tu. Maka jika dengan mata benda dikira ke dengan nakak belanja negeri itu. Kalau orang zaman dulu dia beli, dia tukar dengan benda. Ambo nak jual buku, ambo tukar dengan kain. Lepas tu nak suka dengan kain kau. Orang zaman dulu kan. Dia tak ada duit lagi, dia panggil sistem barter. Sistem tukaran lagu tu. Pas lagu mana tukaran nak suka dengan gapo? Zakat dia. Suka dengan duit tempat situ. Dan yang diiktibarkan nisabnya itu pada akhir tahun. Kira bila? Akhir tahun. Awal tahun tak kira, tengah-tengah tahun pun tak kira, di akhir tahun. Misalnya kita mula menego bulan ni. Bulan ni tahun depan kita cek cukup ke tak. Barang-barang dalam kedai kita ni berapa nilai dia. Cek-cek nilai dia RM20,000. Majlis agama kata siapa dia ada harta RM15,000 kena zakat. Berarti PT kita RM20,000 barang tu. Maka kena zakat. Pada awalnya, akhir tahunnya, pada awalnya dan tiada pertengahan zakatnya. Tiada tu. Tinggal perkataan tiada pada awalnya. Tu. Tiada pada awalnya. Kau itu lagi apa dia? Ada perkataan tiada? Tak nampak pun. Tak ada. Tengok dalam syarah dia. Dalam syarah dia tu ada perkataan tiada. Pada awal, pada akhir tahunnya, tiada pada ketika awal haul dan tiada pada pertengahannya. Tiada, ada perkataan tiada. Itu jadi keliru tu. Dan tiada pertengahan dia, orang tak tengok pertengahan tahun. Awal tahun pun tak tengok. Dia beli tu modal dia RM10 ya. Akhir tahun, dia jadi milioner tu. Jutawan. Maka kena zakat. Ya kena zakat. Sebab dikira di hujung tahun dia. Bukan di awal tahun. Awal tahun modal tak cukup nisab pun. Tengah tahun pun tak cukup nisab lagi. Akhir tahun baru untung. Maka kena bayar zakat juga sebab dinilai di akhir tahun. Akhir tahun ni lepas 12 bulan berniaga. Kena waktu ambil macam mana? Rubu'ul usyur. 1/4 daripada 1/10. 1/40. Ataupun lah ni terjemuh 2.5% daripada harta. Nakak iaitu. Maka tiada sah dikeluarkan daripada kadar harga mata benda perniagaan itu. Ganti daripada kadar harga yang dijadikan zakat tu. Mata benda itu perniagaan itu. Dijadikan mata benda itu zakat ganti daripada belanja negeri yang diperhargakan dengan dia. Maka kena bayar zakat ke apa dia? Contohnya kita jual baju. Kita waktu ambil zakat baju. Tak, kena waktu ambil dengan duit. Jangan waktu ambil dengan barangnya tu sendiri. Kita nego paku. Waktu ambil zakat paku. Tak. Kita buat nego tanah. Jual tanah.
zakat kita waktu ambil tanah sekeping. Tak. Waktu ambil apa? Duit. Kalau mah kita guna tempat kita guna mah perak, jual mah perak. Kalau kita guna RM duit Malaysia, waktu ambil duit cara zakat duit Malaysia. Adapun zakat fitrah pula, wajib zakatnya dengan didapat ke 2 juzuk. 2 masa, iaitu akhir bulan Ramadan dan awal Syawal. Siapa dia sempat hidup di awal Ramadan, di akhir Ramadan dan di awal Syawal, maka wajiblah bayar zakat terus. Wajib diberi fitrah. Wajib kena bagi zakat terus. Budak lahir sebelum azan maghrib malam raya. 5 minit sebelum azan maghrib malam raya, maka budak tu lahir. Berarti dia sempat hidup akhir bulan puasa. Dia pun lepas pada bel maghrib, mati dia. Dia lah hidup sikit bulan puasa, bulan Syawal pun dia hidup sikit. Maka budak tu kena zakat fitrah. Ayah dia kena kira juga, anak dia yang meninggal tu masuk orang yang wajib bayar zakat terus. Dia kata maka wajib diberi zakat terus anak yang beranak dahulu daripada jatuh matahari akhir bulan Ramadan. Sebelum malam raya, bel maghrib malam raya tu. Dan yang mati kemudian daripada jatuh matahari hendaklah dikeluarkan tiap-tiap. Kalau mati lepas pada orang bel maghrib malam raya, kena bayar zakat juga sebab ia sempat hidup sedikit bulan Syawal. Hendaklah dikeluarkan tiap-tiap Muslim yang kuasa memberi fitrah orang ada duit. Iaitu, apa dia? Yang ada padanya 1 gatal makanan. Zakat terus ni segatal. Bukan secupuk, 1 gatal. 4 cupuk menyamuk 1 gatal. Zakat terus 1 gatal. Orang ni ada makanan lebih 1 gatal, makanan yang dimakan pada golik negeri dia. Beras lah kita kata. Zakat terus ni kena waktu ambil beras, makanan asasi tempat kita. Lebih daripada nafkah diri dia, lebih daripada makanan dia pada malam raya dan hari raya dan malam raya kedua. Awak lepas pada malam raya kedua, hari raya kedua ni ada lebih lagi. Ada lebih lagi. Baru bayar zakat terus. Tapi awak ada makanan. Tapi untuk malam raya, hari raya, malam raya kedua tak ada dah. Tak wajib bayar. Dan nafkah orang yang wajib atasnya, nafkah pada harinya dan malamnya, malam raya. Jadi kalau kita duduk sore, kita sore lah kena bayar zakat terus. Kalau kita ada isteri itu wajib kita bayar nafkah kepada dia. Maka zakat terus kita pun kena bayar juga untuk diri dia. 2 orang. Kalau ada anak pula, 3 orang. Tu hak kita bayar. Dan wajib jikalau dan wajib dikeluarkan fitrah orang yang wajib atasnya nafkah seperti isterinya. Pertama, zakat terus dia dulu. Kedua, zakat terus isteri dia. Dan anak dia yang ketiga. Dan sahaya dia, hamba dia. Hamba kan tak ada harta. Tapi dia, kita miliki dia. Bayar zakat terus. Jika lebih pula milik makanan atau harga yang lebih daripada yang tersebut itu. Lebih daripada makan untuk hamba dia, isteri dia, anak-anak dia. Dan wajib zakat terus 1 gatal daripada makanan yang ghalib memakai ahli negeri itu. Yakni beras pak kita. Dan wajib niat pada segala bagi zakat itu. Kemudian daripada diasingkan. Lepas pada kita asing. Misalnya beras kita duduk dalam goni besar, kita bubuh dalam goni kecil, nak bayar ke orang itu niat. Ni zakat terus hamba. Boleh berlaku nak niat masa bila. Yang penting sebelum kita serah kepada orang miskin. Ketika kita beli beras, kita niat. Boleh. Ketika kita asingkan, kita bagi untuk kita makan, untuk kita bayar zakat, kita puasing tu niat dah. Boleh.
Ataupun ketika kita serah kepada orang miskin. Boleh juga. Jangan lepas serah baru niat, tak sah lah jawapan dia. Atau tak kala memberi kepada ahli zakat. Boleh juga niat situ. Seperti diniatkan, niat apa? Inilah zakat hartaku. Ataupun inilah zakat fitrahku. Kalau harta, zakat harta lah. Kalau zakat fitrah, zakat fitrah. Yang wajib atas aku. Atau inilah sedekahku yang wajib. Sedekah wajib ni zakat lah. Atau kita niat inilah fitrahku yang wajib. Dan lainnya. Atas hamba ataupun atas isteri hamba, anak-anak hamba. Maka hendaklah diberikan kepada ahli zakat yang ada maujud pada tempat dia yang ada. Ada 8 golongan manusia boleh terima zakat. Selain daripada 8 golongan ni, tidak sah kita beri zakat. Kalau kita beri zakat, hukum dia tak sah zakat kita kena ulang semula. Zakat supaya semaya tak sah juga. Berlainan dengan sedekah. Kalau sedekah, kita nak beri kot siapa dia pun boleh. Kita nak beri orang kaya pun boleh. Nak beri kot siapa dia pun tak ada masalah. Tapi zakat, dia ada orang-orang yang tertentu sahaja. Pada tempatnya daripada fukara. Pertama orang miskin. Orang miskin ni apa dia? Orang yang tidak dapat harta yang diperlukan kurang daripada separuh. Contohnya dia perlukan sehari-hari 10 riyal. Tapi dia hanya dapat 4 riyal ke bawah. 3 riyal dia buat kerja, boleh 3 riyal, 4 riyal. Maka orang ni orang fakir dipanggil. Atau orang miskin. Miskin ni tak dapat juga. Tapi lebih daripada separuh. Saya patutnya untuk saya hidup, saya perlu RM10 sehari. Tiba-tiba saya hanya dapat 7 riyal sehari, 8 riyal sehari, 9 riyal. Riyal tu tak ada cukup juga. Berarti dipanggil miskin. Dan amilin. Amilin ni orang kerja kutip zakat. Tempat kita, orang majlis agama, kita boleh beri. Kerana dia bahagian kutip zakat, kita beri upah. Kerana dia yang cara kutip zakat ni. Lah ni majlis agama, beri peratus ni kepada tok-tok imam. Kutip zakat, dia akan beri upah. Ambil daripada mana upah ni? Daripada pitih zakat kita. Tok imam yang beri dah 10%, tok imam ambil 90% serah ke majlis agama contohnya. Dan orang mu'allaf, orang masuk Islam dah. Bukan orang nak masuk Islam. Nak masuk Islam tak boleh. Yang sudah masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, maka ambil harta zakat, beri ke dia. Kerana dia perlu dijinakkan. Mu'allaf ni orang yang dijinakkan hati dia. Kerana dia masih baru-baru di dalam Islam, biar nampak Islam tu ambil cakna, ambil berat mengenai kehidupan dia. Dan pada mukatab ni hamba yang buat perjanjian dengan tuan dia untuk bebas. Maka dia nak bebas, tuan dia kata mu bayar pitih 20,000 dalam masa 2 bulan. Dia pun pergi di majlis agama minta zakat nak bebaskan diri dia. Boleh hukum dia. Dan orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Makcik ada hutang ke tak? Ya, makcik berhutang. Nak buat apa dia makcik berhutang? Untuk makanan makcik. Boleh. Ataupun untuk buat benda-benda yang halal. Berhutang kerana nak berniaga. Nak belajar. Maka boleh minta zakat untuk bayar hutang. Dan orang yang hendak perang sabilillah. Orang perang sabilillah. Maka harta zakat diberi sebagai gaji kepada orang yang berperang sabilillah. Dia ada askar yang sudah bergaji, hak tu tak boleh ambil daripada harta zakat. Murtazaqah dia panggil. Murtazaqah, askar yang sudah ada gaji, hak tu tak boleh ambil daripada harta zakat. Ni askar kerahai, suka relawan dia panggil. Maka hak ni diambil daripada harta zakat. Dan orang hendak musafir.
Orang nak musafir ataupun orang sudah musafir tu. Sekali pun tempat dia orang kaya tapi dia sapa tempat kita habis bekalan, maka dia boleh ambil zakat untuk kembali kepada harta dia. Tiada bekal yang menyampaikan kepada yang ia hendak pergi kepadanya. Jadi budak-budak nak pergi ngaji ke Mesir, nak pergi ngaji ke Yaman, nak pergi ngaji ke Mekah, nak pergi ngaji ke Madinah, nak pergi ngaji ke Jordan, ke Morocco, Mauritania, Maghribi, nak pergi Jazair, nak pergi mana tu ngaji agama, boleh minta zakat. Zakat ke apa? Zakat Ibnu Sabil. Ya tak syarat orang tu sudah musafir, orang nak musafir pun boleh juga. Dan tiada sah diberi kepada orang yang bukan ahlinya. Kita beri zakat kepada anak yatim, boleh ke tak? Tak sah. Zakat kita pergi cari anak yatim, beri kepada anak yatim, tak sah. Berapa banyak orang bayar zakat tidak sah sebab bayar ke anak yatim. Anak yatim tak masuk dalam orang yang layak menerima harta zakat. Nak buat sedekah tak apa, zakat tak boleh. Kecuali lah orang anak yatim tu miskin. Kalau miskin, dia menerima zakat atas nama dia orang miskin, bukan atas nama anak yatim. Janda-janda, armalah-armalah, dibayar zakat kepada janda-janda. Tak sah. Hak kalau janda tu miskin, barulah sah atas nama dia miskin. Budak-budak ngaji pondok, beri zakat sah? Tidak sah. Kecuali kalau dia miskin, dia belajar, terpaksa dia belajar, maka dia meninggalkan pekerjaan dia. Sepatut dia boleh kerja, maka dia tumpu belajar, maka boleh bayar zakat. Bayar zakat ke masjid tak sah juga. Saya ada duit ustaz nak bayar zakat, nak beri untuk buat masjid, tak boleh. Ya kena beri kepada manusia. Zakat ni kena beri kepada manusia. Patut orang dok beri zakat ke masjid tu, hukum dia tidak sah, kena ulang semula. Oh saya beri banyak, itu 5,000. 5,000 tu awak cari semula pitih, bayar zakat kepada orang miskin. Lepas tu orang saya beri kot tok guru pondok tu, tok guru pondok tu terima. Gini. Bukan untuk pondok, pondok tak boleh. Untuk orang boleh. Untuk masjid tak boleh, untuk orang boleh. Contohnya Tok Imam kata, masjid ni saya buat dengan hutang. Saya berhutang atas nama saya. Hutang atas nama saya, maka buatlah masjid ni. Jadi berapa ratus ribu, saya lah yang megang hutangnya. Maka kita pun bayar zakat kepada Tok Imam. Untuk dia bayar hutang dia. Bukan untuk buat masjid. Bayar zakat untuk buat masjid tak boleh. Bayar zakat untuk menyelesaikan hutang pembinaan masjid boleh. Seperti orang kaya, tak sah. Kalau sedekah, sedekah lain. Sedekah tak ada masalah. Nak beri kepada siapa dia pun tak apa. Dan orang kafir, sedekah zakat kat orang kafir tak sah, kena orang Islam. Dan yang wajib atasnya nafkah, kita bayar zakat kepada anak kita. Anak kita miskin, patut kita lah tangguhnya. Mak ayah kita miskin, patut kita lah tangguhnya. Kita bayar zakat ke dia. Tidak sah. Dan kepada kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib, iaitu Tok Said atau Syarif, atau ni keturunan Nabi, atau kepada pemerdekaan mereka itu. Hamba-hamba Tok Said tak boleh juga. Bapa? Sebab harta tu akan naik kepada tuan dia. Tuan dia Tok Said, tak boleh. Atau kepada sahaya orang yang lain daripada mukatab yang tersebut dahulu. Nak beri zakat kepada hamba. Ya hamba hak layak terima zakat, hamba mukatab saja, hamba yang nak bebaskan diri dia. Tiba-tiba kita beri kepada hamba muba'ak ke, beri kepada hamba kin ke, hamba gapa, maka hukum dia tidak sah. Kerana hamba itu, kalau beri zakat, harta tu akan naik kepada tuan dia, bukan jadi milik dia. Maka tak sah lah.
Bukan wik dia maksudnya. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Hibat al-Mustafa kami mencari ilmu suci, petunjuk hati Gatot ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi, mengaji berbakti untuk umat sejati. Ribat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi, ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci.